Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tazakkur wa tazkir wa nafi intifa' wal ifadah wal istifadah. الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi insya-Allah kita pada pagi ini setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu kita akan sama-sama muzakarahkan atau kitab dikarang oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, yang bernama Kimia Us-Sa'adah. Kitab yang mana secara umumnya memfokuskan kepada untuk mengenal diri kita sebagai manusia, mengenal Tuhan, mengenal keadaan hati, askar dalam hati, pertembungan yang berlaku, dan akhir sekali bagaimana keadaan apabila hati telah terbuka hijab. Jadi kitab Kimia Sa'adah ni anda belajar daripada Syekh Sidi Dr. Luqman Al-Hakim Al-Azhari Al-Indonesi, yang mana beliau buat kitab syarah pada kitab Kimia Sa'adah, namanya Sabil Iradah. Jadi insya-Allah anda berpandukan kepada kitab Sabil Iradah dan juga catatan-catatan semasa belajar dengan beliau. Dan kalau termasuk ni kira kali ketiga dah anda baca kitab Kimia Sa'adah ni. Dan untuk bacaan kali ni pada minggu lepas anda ada menghubungi Sidi Syekh Dr. Luqman Al-Hakim melalui WhatsApp, minta beliau agar mendoakan, merestukan untuk kita buat muzakarah ni, dan alhamdulillah beliau beri restu. Jadi insya-Allah anda bukan ahli dalam bidang ni, dalam ilmu ni, dalam kitab ni, tapi sekadar insya-Allah kita muzakarah sama-sama, kita murajaah lah. Moga-moga dapat manfaat. Jadi insya-Allah untuk esok dan seterusnya, kalau boleh kita masuk awal sikit lah. Masuk awal sikit supaya kita tepat dengan masa. Kita mula pukul 7. Tengok pada al-group tu ramah. Al-group tu ramah. Masuk tu lagi. Sekarang ni baru 15. Jadi kita tidak menunggulah. Kalau nak menunggu tak tepat masa lah. Kita nak waktu lepas pada subuh, kita zikir apa semua sekali. Dah lah pukul 7. 7:30 tu boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hada ahlal iradah ila sabil sa'adah wa ada ahlal ta'ah bil husna wa ziyadah. Atafa'al al-mujadah bi unsil muhabbah wal aziz al-musyahadah. Wassalatu wassalamu akmalani atammani ala babillahi al-awhad wa hijabih. A'zam Sayyidina Muhammad Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi musannif pengarang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala
sebagaimana kitab-kitab ulama-ulama yang lain, sebagaimana kitab-kitabnya yang lain, memulakan muqaddimahnya dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian selawat. Dan dalam muqaddimahnya, sebagaimana kitab-kitab para ulama, ia menggunakan uslub bara'ah istihlal. Maknanya dah bagi seolah-olah dalam muqaddimahnya, walaupun nak kata muqaddimah, walaupun sebut situ Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah Tuhan yang sekian tu, dia dah nak bagi hint dah, bagi gambaran dah, kita ini berkenaan dengan apa, nak membincangkan mengenai apa fokusnya. Jadi muqaddimahnya agak payahlah. Agak dalam juga muqaddimahnya, kerana apa yang dibincangkan dalam kitab ni agak dalam lah. Jadi kimia saadah, kalau kita tengok kepada tajuk dia, kimia saadah, kimia. Kita biasa dengar lah ke kimia. Zaman gitu ada dah istilah kimia. Bahkan kita guna kimia ni daripada bahasa Arab lah. Walaupun ada perbezaan pandangan bahawa kimia ni betul-betul asal pada kalimah Arab ataupun tidak. Tapi sekarang ni kimia ni bahasa Arab guna kimia lah. Kimia digabungkan dengan as-sa'adah. As-sa'adah adalah kebahagiaan. Kimia kebahagiaan. Kena terjemah gitu. Kimia kebahagiaan. Kimia kita tak terjemah lah, kita faham. Kimia. Jadi semua makhluk mencari kebahagiaan. Semua makhluk mencari kebahagiaan. Tetapi apakah kebahagiaan sebenar? Pokoknya apakah kebahagiaan sebenar dan apakah jalannya untuk mendapatkan kebahagiaan? Lah ni kita dengar banyak orang bunuh diri lah. Bunuh diri musim-musim gini. Apa yang nak cari sebenarnya? Yalah, bukanlah ni lah, dulu pun ada orang bunuh diri, ada orang putus asa dalam kehidupan. Kadang-kadang rendah. Rizak apa? Rizak perasa sekolah apa? UPS Art pun boleh bunuh diri. Jadi apa sebenarnya kebahagiaan? Dan apakah jalanannya? Kata Syekhuna, jadi dalam pembelajaran kita ni, apabila ana sebut Syekhuna ni, ana merujuk kepada guru ana lah yang mengajar kita ni, iaitu Syekh Sidi Luqmanul Hakim. Kata Syekhuna, kebahagiaan yang ada akhirnya, kebahagiaan yang ada endingnya bukanlah kebahagiaan yang sebenar. Kebahagiaan yang ada endingnya. Kebahagiaan yang ada endingnya bukanlah kebahagiaan yang sebenar. Banyak orang, manusia apabila berikut dengan nafsu, memang nafsu mengarahkan satu perkara yang sedap-sedap. Tapi apa kebahagiaan, kesedapan yang dikecap adalah sementara saja, tetapi berakhir dengan penyesalan seumur hidup. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, pengarang, mulakan dengan zat yang aliyah, wajib wujub, Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi hakikat pujian, hakikat alhamdu sini adalah penyaksian hati, syuhudul qalbi. Penyaksian hati ala syuhudul qalbi, penyaksian hati terhadap jamal, keindahan hadrah ilahiyah. Penyaksian hati atas jamal hadrah ilahiyah.
ataupun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hati menyaksikan dengan mata hati. Jadi hati mesti menyaksikan. Boleh kita nak memuji. Hati kita menyaksikan. Kita menyaksikan kesemai mata, hati kita menyaksi, maka terungkaplah kesan keindahan yang dinampak dalam hati itu, lalu diterjemahkan, dituturkan oleh lisan, oleh lidah kita dan juga anggota kita dengan pujian dan ta'zim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala allazi, ni barah istilah lah ni. Tuhan yang apa ni? Ni semua nak bagi hint dah. Apa yang akan dibincangkan dalam kitab ni. Allazi as'ada qawalibal asfiya. Allazi as'ada qawalibal asfiya'i. Pertama, Tuhan yang mengangkatkan atau meninggikan qawalib asfiya. Qawalib, apa maksud qawalib? Qawalib asalnya macam benda acuan. Benda yang ada acuan. Kalau buat akik ke, akik kalau acuan bulat ke jadi bulat. Kalau acuan petok ke jadi petok. Jadi apa yang dikendaki dengan musannif Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di sini adalah jasad. Qawalib sini makna jasad. Acuan sini makna jasad. Kerana jasad ni adalah acuan daripada ruh. Hakikat diri kita yang sebenar, ma'adin kita yang sebenar adalah manusia adalah ruh. Yang batin tubuh kita ni adalah acuannya sahaja. Segala puji bagi Tuhan yang mengangkatkan jasad atau meninggikan taraf al-asfiya, orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan bil mujahadati, dengan apa? Diri seorang itu, jasad seseorang itu, menjadi pilihan itu, apa yang ditingkatkan bil mujahadah, dengan mujahadah. Apa makna mujahadah? Mujahadah adalah gambaran bagi peperangan antara diri dengan syaitan. Peperangan diri kita dengan nafsu dan syaitan. Jadi apa makna as'ada qawalib al-asfiya bil mujahadah? Mengangkat jasad-jasad atau acuan atau jasad-jasad dengan mujahadah ini. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayahnya menundukkan segala anggota kita, jasad kita, anggota kita, mata, tangan, kaki, apa semua ni adalah untuk semata-mata menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan menjauhi larangannya. Maka apabila anggota-anggota semua tunduk ke arah apa yang dituntut untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala dan menyanggahi dan menyalahi kecenderungan kepada syahwat hawa nafsu, maka akan jadilah anggota itu mempunyai ciri yang khusus dan terangkat martabatnya daripada semua anggota-anggota lain dengan nur mujahadah, dengan cahaya mujahadah. Wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadati. Ya, segala puji bagi Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Ta'ala. Ni muqaddimah muhakkik. Tak payah tu muqaddimah muhakkik tu. Tak. Tengok pada matan lah. Matan. Bawah. Terjemah mu'alif tu.
Bawah, bawah. Lagi. Lagi. Tak mana mata nah. Tak guna hok ni. Guna hok ni banyak wajah ni. Lagi. Lagi. Tengok mana mata je. Tengok lagi. Tu. 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 Wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadati. Dan segala puji bagi Tuhan yang as'ada, yang membahagiakan, qulubal awliya, membahagiakan, mana menjadikannya bahagia, akan hati-hati para awliya dengan musyahadah. Tuhan yang membahagiakan hati para awliya dengan musyahadah. Apa nama musyahadah? Maknanya melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Yang mana musyahadah itu adalah natijah daripada terbukanya hijab, kegelapan dalam hati, yang mana kegelapan dalam hati adalah disebabkan oleh kesibukan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata lain, musyahadah adalah samarah mujahadah. Musyahadah adalah buah daripada mujahadah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Sembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat. Bukan seolah-olah melihat dengan mata akan suatu yang seumpama dengan makhluk, tidak, yang ada perumpamaan, tidak. Yang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang sifat-sifatnya. Jadi musyahadah adalah kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Yang mana musyahadah ni adalah natijah daripada terbukanya hijab, kegelapan. Yang mana kegelapan hati ini yang mendinding hati kita daripada cahaya ni adalah sebabkan oleh sibuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para awliya bahagia dengan musyahadah. Ini mukadimah aku ni. Ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahillazi as'ada qawalibal asfiya wa as'ada qulubal awliya bil musyahadah wa halla alsinatal mu'minina bizikri, dan wahalla, dan membahagiakan alsinatal mu'minina, membahagiakan lidah-lidah orang mukmin bizikri, dengan zikir. Ini nak isyaratkan bahawa zikir ini adalah ibarat umpama tunggangan ataupun kenderaan yang membawa seorang mukmin dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mekalangnya dalam tazkiyah nafsi. Wa jalla khawatiral arifina, alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah Ta'ala yang jalla khawatiral arifina, yang jalla menerangkan lintasan al-arifina, lintasan fikiran, al-arifina, golongan yang arifina, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, bil fikri, dengan fikiran, dengan tafakur, mana dengan cahaya fikiran. Khawatir maknanya apa yang terletak dalam hati. Wa arasa sawadul ibadi anil fasadi. Jadi fikir ni ya sebenarnya ada beberapa istilah dia.
Ah, lah. Khawatir ada panggil hajis. Ada hajis ni, hajis. Ha alif jim sin. Ada mana mari lalu gambaran-gambar suatu dalam dada. Ada khatir ni maknanya kita mensabitkan laluan tu apa yang lalu dalam dada kita. Ada panggil hadisun nafsi, maknanya bercakap gambaran itu dalam diri kita. Ada panggil alhamu, makna cenderung diri kita kepadanya. Ada kata al-azmu, azam, maknanya berkehendak melakukan atau untuk berniat untuk membuat suatu benda tu. Ada Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menghiasi lintasan-lintasan arifin dengan tafakur ni. Lintasan-lintasan. Ada orang yang tidak arif, orang yang lara macam kita ni, sentiasa ada lintasan-lintasan yang tidak baik sahaja. Pikiran-pikiran kita tidak kurang berfikir tentang Allah, tentang khalqillah. Dia kendaki dengan fikir sini adalah fikir tentang keindahan, tentang kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang yang arif berfikir, sentiasa akan menambahkan, ataupun orang yang berfikir akan khalqillah, akan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, akan menambahkan ilmu dan haya dan malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya fikir ni adalah salah satu daripada dua rukun makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Dan fikir ni termasuk daripada zikir hati. Termasuk daripada zikir hati. Kalau kita boleh pecahkan zikir, pertama zikir lisan bagi orang yang permulaan, yang kedua zikir hati. Zikir hati. Dan fikir ni termasuk daripada zikir hati. Wa harasa sawadil ibadi anil fasadi, dan menjaga sawadil ibadi hitam. Sawad ni hitam. Jadi sini nak gambaran ni, istiarah ni. Dia kendaki dengan hitam sini adalah jasad. Menjaga jasad hamba, hitam sini mana sawad ni lawan bagi putih. Maknanya menggambarkan seorang lihat daripada jauh, bayar dia lah. Jadi nak yang sini adalah jasad, anggota. Jadi menjaga anggota hamba daripada, segala puji bagi Tuhan yang menjaga anggota hamba daripada fasad, daripada mana menjaga anggota hamba yang mukhlis, daripada fasad, daripada kebinasaan. Jadi maknanya seorang hamba tu apabila terpelihara batinnya daripada segala penyakit hati, maka terjagalah zahirnya daripada kebinasaan juga. Kerana kebinasaan yang zahir adalah natijah daripada kebinasaan yang berpunca daripada kebinasaan batin. Wa innama salahul qalb bizikri wal fikr. Sungguhnya baiknya hati adalah dengan sebab zikir dan fikir. Wa habasa murad az-zuhadi 'ala sadadi, dan wahabasa dan menahan kehendak Allah Subhanahu. Segala puji bagi Tuhan yang menahan kehendak az-zuhad, para ahli zuhud, ahli zuhud ala sadadi, atas istiqamah. Tuhan yang menahan para zuhad atas istiqamah dan qasad dan benar daripada segala perkataan dan perbuatan mereka. Wa khallasal ashbahal muttaqina min zulmi syahawati. Segala puji bagi Tuhan yang membersihkan, menyucikan ashbah ni mana jasad je. Imam Ghazali agak panggil tafannum bil ibarah. Dia menggunakan banyak perkataan bagi menggambarkan jasad ni, bagi menggambarkan jasad. Wa khallasal ashbahal muttaqina, dan menyucikan
Al-ashbah mana jasad, muttaqina mana dirilah, asbah mana diri, jasad. Muttaqina orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Apa yang orang yang bertakwa ialah orang yang menjaga diri dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri daripada uqubah, daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan taat dan menjaga dirinya daripada uqubah dengan melakukan apa yang Allah Taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Taala larang. Teringkas. Wa khallasal asbah muttaqi, dan Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan muttaqin, asbah muttaqin, diri orang muttaqin daripada kelam syahwat, daripada kegelapan syahwat. Wa saffa arwahal muqinina an zulmi syubhat, dan menyucikan, segala puji bagi Tuhan yang menyucikan, segala puji bagi Tuhan yang menyucikan arwah al-muqinina, ruh-ruh orang yang yakin, ruh orang yang yakin. Muqinina maknanya orang yang al-alimuna bil haqaiqi ilman yaqinan la ya'tarihim syubha wala syaq. Itu orang yang alim, orang yang tahu akan hakikat-hakikat ilmu yakin, dan maknanya yang tahu, dia kena makrifah, kena Tuhan tanpa syubhah dan tidak syak. Jadi peringkat martabat iman kita, pertama panggil iman taklid. Ini dikhilafkan oleh ulama akan sah imannya. Dia beriman dengan tanpa tahu dalil, ikut orang kata, tapi apa yang dia imankan itu benar dan dia percaya 100%, cuma dia tidak dia memegang perkataan orang lain, tidak ada dalil dia sendiri. Iman taklid. Yang jumhurnya yang kuatnya mengatakan iman yang sah. Yang kedua panggil imanu ayan. Ini yakin dah. Mana imanu ayan maknanya ilmu yakin, panggil ilmu yakin. Imanul ilmi, ilmu yakin maknanya beriman dengan idrakul jazim al-muttabil waqi' an-dalil. Maknanya dia pegang, dia beriman dengan, dan dia tahu dengan dalil apa semua. Ni barat kalau seorang itu diberitahu pada orang yang percaya, orang yang dipercayai bahawa ada seorang di rumah itu. Dia pun tahu, dia tahu betul. Dia percaya, ada dalil. Yang ketiga, ainul yakin. Ainul yakin, imanul ayan. Imanul ayan. Ainul yakin maknanya seorang itu iman Allah Subhanahu wa taala seolah-olah macam seumpamanya, sebagaimana kita sebut Bahjatul Talibin Habib Zain, seolah-olah dia pergi ke rumah tadi dia tahu, orang bagi tahu ni dia pergi rumah tu, dia apa ni, dia panggil orang tu nyahuk. Waktu dia tahu, dia kenal pula suara tu. Ni dia panggil ainul yakin. Patut atas lagi orang panggil hakul yakin, imam hakikat. Tabak nanti kita kebincangkanlah. Dan segala puji bagi Allah Ta'ala yang menyucikan diri roh orang yang al-muqinina, orang yang yakin, mana orang tahu akan hakikat, kenal Tuhan dengan ilmu yakin, maknanya tidak ada syubhah, tidak ada syak. An zulmi syubhati, daripada kegelapan syubhah, daripada kegelapan syubhah, keraguan. Sudut syarak, sudut fiqh, apa yang tidak diyakinkan keadaannya haram ataupun halal, hak ataupun batil, itu panggil syubhah. Wa qabila al-a'mal al-akhyari bi ada'is salawati, segala puji bagi Tuhan yang menerima amalan-amalan al-akhyar, golongan yang terpilih menerima amalannya dengan menunaikan sembahyang, menunaikan salawat sembahyang. Dan perkara yang pertama sekali, kita nak apa nama dalam kita khidmat kita pada Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah
setara mana kita kecek pada tasawuf, hebat setara mana pun, kita bercakap mengenai hati, mengenai mujahadah apa, dengan zikir berpuluh-puluh ribu ke apa pun, kalau semaya tertahu mana, waktu fail. Fail tak fail setara mana, penerimaan amalan kita lain bergantung pada hak mula-mula sekali yang dihisapkan pada hari kiamat adalah sembahyang. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Pertama yang dihisapkan hamba pada hari kiamat adalah sembahyang. Fa iza salahat salaha sairu amali. Apabila baik, baiklah segala amalannya. Apabila fasad, apabila rosak, rosaklah segala amalannya. Wa ayyada khisal al-ahrari bi asaddis silati, dan menguatkan, memperkukuhkan khisal al-ahrar, segala sifat-sifat baik. Al-ahrar, orang yang merdeka. Mana merdeka? Orang merdeka sini mana orang merdeka yang merdeka daripada perhambaan akwan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang keluar daripada penjara aryar. Mana aryar, mana selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kata Sidi Luqman, kata Syekhuna, mana tidak lagi berpaling kepada makhluk, tidak lagi berpaling pada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila orang yang hamba kepada benar-benar jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala akan merdeka daripada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak akan betul-betul tahakkuk benar-benar benar kehambaan pada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah merdeka daripada perhambaan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Taala yang menguatkan khisal, sifat-sifat yang baik bagi orang merdeka bi asaddis silat, dengan pemberian, dengan hebah, dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ahmaduhu wallahu ta'ala a'la. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan insya-Allah esok kita mula pukul 7, dan ini dia lewat sikit sebab bila menunggu tadilah. Lain kali host awalkan lah dah. Awalkan ke 55 ke apa ke. InsyaAllah kita ikut tepat dengan masalah. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam tak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidna ilma wa wasil lana rizqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyunihi waj'al wajihan fid dunya wal akhirati minal muqarrabin ya kasirni wa hasna fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubda bila misal falakal hamdu lakal minna wa lakal syarfu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.